Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan saya lupa untuk record di bahagian hadapannya, jadi video yang saya rakam sebelum ni hanya berada di bahagian tengah-tengah, bukan tengah-tengah, dekat bahagian depan, tapi dah tertinggal lah kat bahagian yang betul-betul depannya tu. Jadi yang ni saya buat video yang kedua, nanti saya akan gabungkan lah dengan video yang asal. Okay, yang tertinggal tu saya akan cover sekarang. Okay, mula-mula sekali kita akan buat kursus ni adalah untuk kursus Google Form. Yang pertama ialah cikgu perlu masuk ke browser, tak kisahlah apa pun browser, sama ada Google Chrome ataupun Mozilla, okay? Dan cikgu pergi ke My Drive. Okay, cikgu boleh je type My Drive. My Drive. Okay, cikgu type je My Drive. Okay, cikgu klik lah sign in Google Drive ni. Okay, cikgu akan masuk sini. Cikgu pastikan saya galakkan cikgu gunakan ID MOE sebab ada kelebihan dia. Ada yang berbayar. Kalau pakai ID biasa kita tak boleh guna, tapi untuk Google Form memang semua boleh lah walaupun ID biasa. Tapi nanti saya akan ajar guna buat header. Nak buat header tu saya ajar gunakan Slide, aplikasi yang ada dekat dalam Google application lah, dan ia adalah berbayar. Tapi kalau cikgu gunakan ID MOE, benda tu ada sekali diletakkan je, kita boleh gunakan secara percuma. So macam ni saya gunakan ID biasa, so saya tukar kepada ID MOE saya. Okay, dan yang cikgu perlu buat, ada dua cara untuk pergi ke Google Form. Yang pertama, cikgu klik di bahagian atas sebelah kanan ni ada 9 titik. Cikgu klik saja dan cikgu pergi ke bawah sedikit, ada tulis Google Form kat sini. Ada form warna ungu. Cikgu klik saja. Okay, dia akan keluar macam ni. Cikgu klik blank. Okay. Cikgu boleh pilih sebenarnya yang dah siap lah. Dia punya bentuk dia. Bentuk yang dah siap macam ni. Tapi saya tak naklah buat macam ni kan. Kita buat yang blank. Kita ajar daripada yang asas. Okay, pergi kat Google Form. Pilih blank. So kita akan dapat dalam bentuk macam ni. Okay. Ada cara yang kedua. Selain boleh gunakan yang 9 titik, kalau tak jumpa kat 9 titik ni, cikgu boleh klik new. Kat sebelah kiri ni ada tambah, new, klik. Cikgu pergi kat Google Form, klik sahaja dan dia akan masuk ke dalam Google Form lah. Okay, yang saya tunjukkan feature-featurenya lah. Dekat atas ni ada tajuk. Tajuk ni kalau kita dah tulis tajuk dekat sebelah tengah-tengah, yang atas ni akan auto ikut tajuk kita lah. Okay, ni question, ada respond. Okay, kat sini ada add-on, ada customize. Customize ni nanti kita nak edit lah warna apa. Okay, yang kita nak choose header kita. Nanti saya akan ada juga saya dalam video ni, saya ada ajar cara nak cipta kita punya header kita. Okay, kat sini untuk preview. Okay, yang gambar mata untuk preview dan untuk setting. Okay, baiklah. Saya akan ajar satu tentang setting. Dekat sini ada setting. Setting ni kalau kita gunakan ID MOE, dekat sini kat bahagian general ni, dekat sini ada tulis collect email. Kalau macam kita nak setiap kali siapa yang respon ni kita nak jawab dan dia perlu jawab masukkan email, kita klik sini lah. So ada soalan untuk masukkan email. Kalau kita tak perlu, macam takut ada yang tak ingat email ke apa, tak payahlah. Okay, off kan. Yang ini adalah sangat penting. Require sign in ni. Kalau cikgu guna ID MOE, benda ni akan ada tau. So kalau cikgu tick ni, maksudnya yang jawab soalan kita Google Form ni cuma mereka yang ada ID MOE saja. Kalau dia guna ID biasa, automatik dia tak boleh jawab. Dia akan tulis need permission. Itu yang masalah cikgu. Kenapa pelajar saya dia kata tak boleh nak jawab Google Form sebab ada need permission. Sebab dia tak pakai ID MOE. So untick yang ini, jadi semua jenis email boleh dijawab. Okay, boleh jawab kita punya Google Form kita bila kita untick ni. Okay, yang ini adalah limit to one response. Contoh, kalau kita nak pelajar kita jawab sekali je lah. So kalau dia pakai satu Gmail, kalau dia nak jawab lagi yang kedua, dah tak boleh. Jadi dia boleh jawab sekali sahaja. Tapi kena pastikanlah yang memang memang kita nak seorang tu jawab sekali je. Contoh, saya pernah nak buat respon mak
mak bapak, kepada mak bapak, mak ayah, dia ada 2 orang anak dan dia nak submit 2 form lah untuk anak dia. Tapi gunakan Gmail yang sama. So dia tak boleh nak jawab yang kedua sebab dia guna Gmail yang sama. Jadi dia boleh jawab satu je untuk anak dia yang pertama. Anak kedua tak boleh. Jadi cikgu kena pastikan kalau cikgu nak respon kita tu gunakan akan jawab 2 kali untuk orang yang berbeza tapi guna Gmail yang sama. So pastikan jangan guna limit ni lah. Offkan je. Kalau kita jumpa yang double, maksudnya dia jawab 2-3 kali, nanti dekat bahagian respon kat Excel, Google Sheet, nanti kita detect lah mana yang duplicate, kita delete lah. Kalau kita tak nak delete, kita letak limit to one respond. Maksud seorang tu boleh jawab sekali saja, tak boleh jawab 2-3 kali. Okay. Yang ini edit after submit. Maksud lepas submit dia boleh edit balik. Asal dia guna Gmail yang sama, dia boleh edit balik dia punya jawapan. Okay, kita boleh tick. Kalau tak nak, untick. Yang ni kalau kita nak tengok pelajar kita yang ataupun respon kita lepas dia jawab, lepas dia submit, dia nak tengok balik apa yang dia dah jawab, kita klik lah see summary. So dia boleh tengok balik apa yang dia dah jawab. Okay, summary-nya. Dan save. Okay, yang ini presentation. Okay, yang ini saya cakap untuk shuffle. Nanti kita punya soalan tadi kita boleh shuffle-shufflekan. Contoh ada kita buat quiz, ada 10 soalan. Setiap pelajar soalan nombor 1 akan berbeza. Soalan yang pertama, pelajar pertama mungkin akan jawab soalan siapakah Perdana Menteri yang keempat. Okey, contoh. Pelajar yang kedua soalan 1 dia ialah hari kemerdekaan Malaysia. Contoh pelajar yang kedua akan mendapat bilakah tarikh kemerdekaan Malaysia. Contoh. Dan soalan pelajar yang pertama, dia punya soalan nombor 2 baru tanya tentang tarikh kemerdekaan Malaysia. Macam tu dia akan shuffle. Tapi macam saya akan bagi tahu nanti, shuffle ni ada kelemahan dia, so kena faham lah bila masa nak gunakan shuffle dan bila masa kita nak tutup shuffle ni. Okey, ni shuffle. Okey, ini adalah quiz. Kalau kita nak klik make this quiz, nanti kita punya soalan nanti akan ada untuk markah dan kita boleh tulis jawapan dia. Okey, contoh macam ni akan ada tambahan lah answer key. Contoh berapa markah kita nak bagi. Contoh soalan dia ialah, contoh kita nak bagi soalan siapakah Perdana Menteri keempat. Contohlah Tun Dr. Mahathir kan. Contoh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Contoh macam ni. Yang sini ialah Tun Hussein On. Okey, contoh. So kat answer key ni kita boleh bagi tahu jawapan yang betul adalah yang ini. Okey, tanda right. Add answer feedback ni adalah kita boleh incorrect answer. Contoh kalau pelajar tu jawab salah, nanti dia akan tulis maaf, jawapan anda salah. Kalau correct answer, kita nak bagi tahu tahniah. Contohlah kan. Dan kena save. Okey. Berapa markah untuk soalan ni? 2 markah, tulislah 2 markah dan list done. Okey. So contoh kalau dia nak jawab, dia jawab kan, dia tak tahu lagi, ni 2 markah. Lepas dia submit, dia boleh view score. So dia akan tunjukkanlah siapakah Perdana Menteri keempat dengan warna hijau, maksudnya betul, feedback, tahniah. Kalau dia jawab salah, contoh kalau dia jawab salah, jawab Tun Hussein On kan, contoh dia jawab Tun Hussein. Sebab saya buat setting limit ni saya off kan. Okey, contoh jawab Tun Hussein On, submit. So view score, siapakah? Warna merah. Siapakah Perdana Menteri keempat? Salah jawapan dia. Markah dia 0/2. Okey, maaf, jawapan anda salah. Dia macam itulah untuk kita punya quiz. Okey, kalau kita nak send, ada 2 cara. Yang pertama, lepas kita dah siap semua, kita klik saja send. Kita pilih yang tengah-tengah ni, kita copy ataupun kita boleh short kan. Okey, kan short. Okey, short dan copy, kita send dekat pelajar kita. Ini cara yang pertama lah.
cara yang kedua, tapi pastikan macam saya cakap tadi, yang ni restrict ni mesti off kan. Okay, yang kedua adalah kita pergi kat preview dan kita copy je yang atas ni. Tapi list ni adik panjang lah. Kita copy dan kita send dekat pelajar kita ataupun responden kita. Tapi saya lebih galakkan pakai send lah. Send. Kita pastikan yang ni, restrict ni kita tutup supaya semua Gmail boleh jawab. Tu klik send. Klik dekat tengah-tengah ni dan shorten URL. So dia akan pendek, kita copy, kita bagi dekat pelajar kita. Macam itulah cara nak setting dan quiz dan cara nak send. Kita balik kepada question. Yang sini kita boleh tulis tajuk. Contoh tajuk kita adalah bengkel Google Form SMK Jalan Kota Tinggi 2021. Okey, kita tulis tajuk. Dekat atas ni kita klik saja kat title dia ni, dia akan ikut terus yang kat tengah ni. Alright, yang saya terlepas video tu ialah 11 bentuk soalan. Okay, so saya akan terangkan 11 bentuk soalan tu lah. Okay, 11. Soalan yang pertama ialah short answer. Okay, short answer ni biasa kita akan gunakan untuk nama contoh, okay, ataupun IC, okay. nombor IC ataupun kad pengenalan. Okey, macam tu. Ni adalah short answer. Okey, kita tengok preview macam mana bentuk dia. Okey. Siapa yang akan jawab dia akan keluar macam ni lah. Nama kita isi lah. Pelajar yang akan jawab tu dia akan isi macam ni lah. Macam tu. Nombor kad pengenalan. Macam tu lah. Okay. Dan diklik submit lah. Okay. Ini short answer. Kita boleh edit juga. Contoh macam untuk kad pengenalan ni. Kita tak nak dah letak nama. Takut dia tak perasan kan. Dia letak nama. Kita boleh klik kat 3 button dekat sini. Dekat sini ada respond validation. Cikgu klik saja. Dekat sini kita boleh pilih number. Kita pastikan orang yang nak jawab soalan kita ni mesti dia tulis nombor, bukan tulis huruf. Okay. Dan kita nak tetapkan greater than or equal to 0. Macam tu. So nanti maksudnya siapa yang IC dia mula dia kosong, bolehlah tulis kosong. 0, 1, 2. Kalau kita tulis greater than kosong, nanti responder tak boleh tulis kosong. Contoh, saya tunjukkan. Kalau dia nak tulis kosong, dia akan tulis must be number greater than 0. Nampak? So jangan sampai tersalah lah. Yang ni kita buat greater than or equal to 0. Maksudnya kosong pun dia akan pilih sekali. So bila kita klik preview ni, boleh tulis nama. Kat sini akan tulis nombor. Okay. Tak kisahlah 01 ke. Okay. Dia tak ada masalah. Okay. Kalau dia tulis huruf, contohlah dia tulis nama Muhammad, automatik kata must be greater than or equal to 0. So tak boleh lah, tak boleh nak submit sebab jawapan dia salah. So kita boleh gunakan tiga segi ni, respond validation. Okay. Macam ni pun boleh lah. Nama, kita tak dia tulis nombor, kita tulis dia teks pun kita boleh tulis lah dia punya respond validation. Okay. Itu untuk short answer. Ni, button require ni, okay, dia adalah tujuan dia adalah untuk pelajar-pelajar ataupun siapa saja kita punya respons yang nak jawab Google Form ni wajib jawab. So kalau soalan ni tak wajib jawab, cikgu boleh off kan. Kalau soalan ni wajib jawab, dia mesti kena jawab soalan ni, cikgu on kan, required. So pelajar tu wajib jawab. Contoh macam ni kan, saya off kan. Kalau dia tak jawab pun tak apa. Contoh macam ni, nama nampak dah ada keluar bintang dekat atas ni, dia wajib jawab. Kalau dia jawab IC tapi dia tak tulis nama, dia akan suruh this is required question. Pelajar tersebut mesti kena tulis nama. Tapi kalau dia tulis nama tapi dia tak tulis dia punya IC, masih boleh submit. So kalau IC pun cikgu nak sekali nak wajib pelajar jawab, so kena on kan lah require.
Itu tujuan require ni. Okey. Ni adalah bentuk yang pertama ataupun dalam bentuk adalah short answer. Yang kedua adalah paragraph. Okey. Ini adalah paragraph. Sama sahaja. Nampak macam sama, beza dia ialah pelajar boleh buat dalam bentuk macam ni. Dia boleh enter, dia boleh banter. So kalau soalan tu dalam bentuk perenggan ataupun karangan mungkin cikgu boleh gunakan paragraph. So maksud pelajar tu boleh jawab banyak lah. Dia boleh jawab banyak. No problem. Tapi kalau short answer tadi cuma ada satu baris ni saja, tak boleh lebih. So cikgu kena pilih yang betul lah. Jangan pilih yang salah. Kalau pilih yang salah nanti pelajar tak boleh nak jawab lah. Contoh cikgu nak suruh dia orang jawab dan soalan tu panjang, jawapan dia panjang, cikgu gunakan short answer, nanti dia tak boleh jawab. So pilihlah paragraph. Itu adalah paragraph. Yang ketiga adalah multiple choice. Okay, ini adalah multiple choice. Saya tunjukkan. Okay, multiple choice ni biasanya nama kita dah ada lah. Contohlah apa-apalah yang kita ada nama, nak buat A, B, C pun boleh multiple choice. Multiple choice ni kita boleh letak lebih daripada satu lah. Dan pelajar tersebut boleh pilih satu sahaja. Tak boleh pilih dua, tak boleh pilih tiga. Pilih satu sahaja. Contoh biasa saya akan gunakan untuk nama lah. Letak nama. Okay, contoh saya letakkan nama. Okay, contohlah saya ada nama senarai nama cikgu ataupun nama pelajar kan. Saya ada nama, saya pun copy saja dan saya paste sahaja dekat yang pertama ni, option 1 ni, saya copy and paste. Cikgu boleh klik Ctrl V. Okey, tu masuk paste. Kalau cikgu nak copy, Ctrl C, tu masuk copy. Ctrl V paste, Ctrl C itu adalah untuk copy. Ataupun cikgu boleh guna ni juga, tak ada masalah. Right click, klik paste. So dia akan tulis nama panjang-panjang macam ni lah. Okey. Dan kelebihan untuk multiple choice ni, cikgu boleh pilih add other. Contoh, jawapan dekat sini tiada dan ada jawapan lain lah. Contoh, nama, tapi cikgu tahu ada nama cikgu tak letakkan. So, cikgu boleh klik other supaya yang jawab soalan boleh tulis kalau tak ada nama dia lah kat sini. Apa-apa soalan lah. Contoh, kalau tak ada jawapan, dia kata ada jawapan lain cikgu. So, dia nak buat jawapan lain, boleh. Okay, contoh saya tunjukkan. Dia akan keluar macam ni. Kalau panjang lagi sampai ke bawah. Okey. Tu kelemahan dia lah. Dia akan keluarkan semua sekali. Tapi kelebihan dia adalah ada others ni. So kita boleh pilih others. Boleh tulis nama yang tak ada. Contoh, nama saya tak ada. Okey, kita tulis nama Muhammad. Macam tu. Okey. Itu adalah untuk soalan multiple choice. Okey. Kelebihan dia apa? Ada ni, add other. Add other. Yang seterusnya adalah drop down. Dia macam sama macam multiple choice, tapi dia kelebihan dia ialah dia nampak lagi ringkas atau tersusun lah. Kalau kita tengok, nampak dia keluar macam ni. Tak ada keluar macam tadi kan, nama banyak-banyak, tak ada. Dia simpan dekat sini, bila klik baru dia keluar nama-namanya. Macam tu. So nampak macam sikit je, tapi sebenarnya ada lagi gambar nama dia. Kelemahan dia apa? Dia tak ada others. Nampak? Tak ada others. So kalau nama cikgu letak tak penuh ke, ataupun jawapan cikgu sebenarnya tak ada jawapan ke, so pelajar tak boleh nak pilih jawapan dia sendiri lah. Macam tu, tak boleh tulis jawapan dia sendiri. So cikgu kena pastikan cikgu pilih yang betul. Ni adalah kelebihan dia lah, cantik, tersusun, kecil je. Nama choose, kena pilih, baru pilih. Macam tu. Pilihlah. Okay, ini adalah untuk drop down. Okay, kalau untuk check box ni adalah soalan-soalan yang pelajar perlu pilih lebih daripada satu. Siapakah guru kesayangan anda? Contoh kan, kita pun ada nama cikgu-cikgunya, contoh kan, nama-namanya. Dan kita pelajar ataupun siapa-siapa saja yang nak jawab Google Form kita, dia boleh pilih lebih daripada satu. Nampak? Kalau check box, kalau multiple choice ataupun drop down, pelajar cuma ataupun responden boleh jawab satu saja. Tapi kalau kita pilih drop lah. Kalau kita pilih check box, so boleh respon boleh jawab lebih daripada satu.
Satu pun boleh, dua pun boleh, tiga pun boleh. So pilih yang betul lah. Jangan pilih check box kalau cikgu nak dia jawab satu saja. Jangan salah pilih bentuk dia. Okay, so ada tiga lah, multiple choice, check box dengan drop down. Okay, yang seterusnya adalah file upload. File upload ni, okay, bila keluar macam ni, cikgu continue. Contohlah cikgu nak buat soalan quiz. Dan lepas cikgu buat soalan quiz ABC, ABC, ABC kan, cikgu gunakan ni kan, cikgu gunakan multiple choice ni. Contoh, siapakah guru kesayangan anda? A, Ahmad. B, cikgu buat Abu. C, cikgu buat Ahsan. Contoh macam tu kan. Bila dah buat macam ni, ini untuk multiple choice. So soalan dia akan keluar macam ni lah. Pelajar boleh pilih satu saja kan. Kalau cikgu nak suruh dia pilih banyak, cikgu pilih check box. Dia akan jadi macam, saya tutup dulu yang ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Boleh pilih daripada satu. Okay. Kalau cikgu nak satu jawapan dia dan nak tersusun, pilih drop down. Okay, saya tunjukkan balik contoh dia. Dia akan pilih choose, dia akan keluar macam ni. Okay. Kalau kalau cikgu pilih file upload ni, kalau cikgu nak pelajar tersebut lepas cikgu dah buat quiz semua tu, cikgu nak dia orang ada satu soalan yang perlu mereka jawab gunakan kertas sendiri. Contoh, cikgu nak dia tuliskan markah, atau mungkin cikgu nak minta data daripada cikgu-cikgu dalam bentuk kehadiran kan, tapi dalam bentuk gambar kehadiran, contoh, ataupun bukti kehadiran. Cikgu boleh tetapkan kat sini allow only specific file. Kalau tak, dia akan off. Kalau cikgu nak specific file, biar orang yang jawab soalan ni jawab ikut apa yang kita nak gambar, kita klik gambar saja. So benda lain dia tak boleh masukkan. Kalau cikgu nak dia masukkan contoh laporan khusus, contoh dalam bentuk PDF, so PDF je yang boleh dimasukkan. Okay, cikgu boleh pilih lah. Okay, so contohnya image dengan PDF lah contoh. Okay, ni number, berapa banyak dia boleh masuk gambar, berapa banyak dia boleh masukkan PDF. Contoh, letaklah 10. Okay, maximum size letaklah 100 MB. Sebab kita pakai MOE kan, kita unlimited. Tapi kalau kita pakai ID biasa, 100 MB ni besar. Nanti takut penuh kita punya tu, sebab kita ada limit 5 gig saja kalau Gmail biasa. Tapi kalau MOE unlimited. Kalau ID dia 5 ni dia unlimited. So letak je lah 100 MB. Macam mana bentuk dia nanti pelajar kita akan lihat. Contoh, sila masukkan fail laporan kursus. Okay, contoh macam ni kan. So kita preview, dia akan nampak macam ni. Sila masukkan fail laporan kursus. So dia akan jawab, klik, dan dia akan upload lah daripada folder dia. Contoh yang ni kan. Contoh ni datanya. Okay, dia upload. Boleh masuk lebih satu. Masukkan lagi. Contoh datanya ada dua. Ada satu gambar, satu ni. Okay, masukkan dua. Dan upload. So dia akan masuk macam ni. So dia jawablah soalan seterusnya dan submit. Macam ni. Ni kalau kita nak minta responden kita bagi gambar ke, bagi video kat kita ke, bagi PDF ke, okay, boleh gunakan function soalan file upload. Okay, yang seterusnya adalah linear scale. Linear scale ni adalah soalan-soalan yang macam kita nak ambil tinjauan. Contoh, siapakah bukan. Adakah Cikgu Hanafi seorang yang kacak? Saya bagi contoh kan. 1 hingga 5 ratingnya. 1 tu ialah tidak kacak. 5 tu adalah sangat kacak. Macam tu. So kita boleh ubah-ubah lah, nak buat 3 je ke ratingnya, ataupun 5 ataupun 7 kan. 1 hingga 5 contoh. Ni macam biasa require saya terangkan. Okay. Dia akan bentuk macam ni. So dia boleh pilih lah, Cikgu Hanafi tidak kacak, tak 1. Sebab 5 sangat kacak, orang tengah-tengah lah, letak 3. Kalau dia kata sangat kacak, letak 5. Macam tu kita boleh buat soalan. Biasanya kita buat sangat setuju hingga
sangat tidak setuju. Tu macam itulah, ataupun 1 sangat tidak setuju, 5 ni adalah sangat setuju. Tu untuk soalan-soalan yang macam UBK, unit bimbingan kaunseling, mungkin boleh gunakan ni untuk ambil maklumat tentang khusus ataupun taklimat yang diberikan ke. Okey, kita boleh letaklah sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Kita boleh buat ni bentuk dia. Sebelum ni nampak tengok linear scale apa ni, dia macam tu. Okey, bentuk dia macam ni. Yang seterusnya, multiple choice grid. Okey, yang ni sama macam tadi, cuma soalan dia banyak tapi kita nak gunakan skala yang sama. Okey, contoh juga yang sama. Soalan bahagian B. Okey, dia punya tu adalah sangat setuju. Setuju. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. So kononnya ada 4 lah. Biasanya ada 5 kan. Ini yang saya ingat ada 4 saja. Buatlah, kita boleh buat tambah. Nak tambah lagi pun boleh. Contoh soalan dia ialah mengadakan kelas tambahan. Okay. Membuat kelas tambahan pada waktu malam. Yang ketiga, masa kelas ialah selama 1 hingga 2 jam. Contohlah soalan-soalan kita boleh tambah lah. Apa je soalan tapi jawapan dia samalah jawapan dia. Okay, bila dah buat macam ni, kita preview. So siapa responden kita akan nampak macam ni. Mengadakan kelas tambahan. Sangat setuju, dia jawab. Sangat tidak setuju, jawab kat sini. Membuat kelas tambahan pada waktu malam. Setuju. Okay, dia boleh pilih. Okay, macam ni. Kalau dia tak jawab satu saja, ada satu dia tak jawab, dia tak boleh submit lah. Dia mesti kena jawab sebab kita dah buat tick kan required a response in each row. Setiap satu jawapan ni mesti kena dijawab. Macam ni. Dia boleh pilih salah satu je, nampak? Dia tak boleh pilih semua. Okey. Cikgu minta saya rakam tapi saya rakam. Kita dah masuk separuh. Ya tak cakap lagi tadi. Tak ingatkan. Itulah. Okey. So, ini adalah yang multiple choice grid. Selamat datang Cikgu Hakim. Okey, yang seterusnya ada checkbox grid. Okey, ini sama macam tadi tapi jawapannya boleh dipilih 2 hingga 3 jawapan. Okey, contoh macam ni kan. Kita letak checkbox grid. Kalau kita tengok dia punya bentuk adalah macam ni. So dia boleh pilih sampai 2-3 jawapan lah. Macam ni. Tapi tak sesuai lah soalan macam ni. Soalan ni mestilah pilih yang contoh saya bagi untuk co-curriculum. Okay. Contoh apa panggil? Persatuan. Sangat setuju ni kita tulis persatuannya apa. Contoh kelab sains dan matematik. Sejarah. Perpustakaan, pustakawan, contoh kat sini lah kan. So pelajar mungkin akan klik lah ada 2 yang dia ikut. Contoh macam tu. Okey, soalan macam tu sesuai lah untuk yang macam ni. So cikgu kena pandai pilih lah. Jangan pilih yang macam ni bentuk checkbox grid. Kalau cikgu nak pelajar tersebut jawab satu soalan, jangan salah. Pilih yang multiple choice grid. So baru dia punya soalan dia boleh, pelajar cuma boleh pilih satu sahaja. Macam tu. Okey. Delete dulu. Menyemak. Okey. Yang terakhir tak. Date pula. Ni date biasa kita letak kat bahagian atas-atas lah kan. Tarikh kan. Contoh kita nak tanya bilakah tarikh lahir. Tarikh lahir. Okey. So tak payahlah kita nak suruh dia tulis tarikh lahir. Tapi soalan ni kita letak short answer. Tak payah. Leceh. Kita letak saja kat bahagian bawah ni memang ada date. So nanti pelajar, kita tengok preview. Siapa-siapa saja kita punya jawapan, dia akan klik saja dekat ni, dia akan keluar kalender. So boleh pilih tahun, bila tahunnya, boleh pilih dia punya boleh pilih dia punya
bulan dan hari. Okey. Ni tak ada masalah lah, contoh macam ni. 7 14 bulan 7 2021. Ni untuk tarikh. Dan yang terakhir ialah masa. Bilakah masa yang sesuai? Contohlah untuk buat bengkel lah kan. Masa untuk buat bengkel. Maafkan saya, cikgu bahasa Melayu, saya tak erti buat soalan. Ni soalan yang simple-simple. Contohlah macam ni kan. Okey, kita tengok bentuk dia macam mana pula kalau okey, dah akan keluar macam ni. Dia boleh pilih sama ada PM atau AM dan tuliskanlah masa dia. 3 PM. Contoh macam tu. So maksudnya sebenarnya ada 11 bentuk yang cikgu boleh guna. Try and error je lah, ada 11. Okay? Yang biasa kita guna biasa kat atas ni je kan. Untuk multiple choice dengan drop down, saya dah tunjukkan apa kelebihan, apa kekurangan. Drop down, kelebihan dia ialah dia akan bentuk jimat ruang. Jimat ruang, klik saja sini baru dia keluar banyak-banyak nama ataupun apa sajalah. Kalau kita guna multiple choice, dia akan keluar sebesar-besar alam, sepanjang-panjangnya ke bawah. Cuma kelebihan untuk yang boleh ni, kita boleh tambah add others. Kalau tak ada jawapan, pelajar boleh tambah jawapan dia sendiri lah. Contoh macam ni, boleh tambah sendiri jawapan. Ataupun nama yang tak ada. Dekat atas ni tak ada nama dia. Cikgu, nama saya tak ada. Boleh tulislah kat sini. Macam tu. Okay, others. Alright. Siap bahagian ni. So itulah 11 soalan yang cikgu boleh buat. Yang seterusnya yang saya nak buat ialah saya ingat dah. Ada tajuk tak? Saya tak ingat dah. Nanti kita tanya boleh? Boleh. Kalau contoh kita nak buat soalan yang kita perlukan murid dia susun langkah kerja. Katalah soalan tu dia ada senarai, lepas tu kita nak dia tulis mana yang dulu 1, 2, 3 macam tu. Yang mana yang sesuai? 1, 2, 3, 4 macam tu susun langkah. Kita bagi pilihan jawapan. Sekejap ya betul, kita boleh buat contoh. Kita buat contohlah A, B, C, D. Soalan yang kedua kita buat B, A, F, C. Contohlah kan. So ke atas ni baru kita buat dia punya, kita letak gambar ataupun gambar yang kita dah buat tentang soalan susunan dia lah. A ialah apa? Contoh A ialah 1, B ia tak boleh buat tu ke? Itulah soalan dia tak boleh buat macam ni. Sebab tu saya kata kena masukkan gambar. Gambar soalan yang berbentuk langkah dia yang berterabur lah. Contohnya kan, langkah tulis A, langkahnya apa, B langkahnya apa, C langkahnya apa, D langkahnya apa. Suruh susun langkahnya. So kita buat jawapan dia A, B, C, D ke, B, A, D, C ke. Maknanya kena multiple choice lah. Ya betul. Multiple choice. Nanti pelajar pilih lah yang mana satu jawapan dia. Contoh macam ni kan. Lepas masukkan gambar. Sebab kat sini kita tak boleh. Format apa? Tak boleh lah sebab dalam format SPM, murid dia kena tulis 1, 2, 3 pada maklumat yang kita bagi je lah. Maksudnya kita bagi macam jadual. Kita bagi senarai yang terabur lah, langkah kerja yang terabur. Lepas tu dia akan tandakan 1 mana, 2 mana, macam tu. Tak boleh buat macam tu tak boleh. Tapi kita boleh gunakan paragraf. Kalau nak suruh dia tulis pun boleh. Paragraf maksudnya dia boleh tulis semula soalan tersebut, susun semula 1, 2, 3, 4. So dia tulis semula. Paragraf kan, kita guna paragraf. Kita masukkan gambar soalan dia yang berterabur tadi, okey. Lepas tu kat sini nanti kita minta dia tuliskan jawapan kan. So nanti dia punya dekat sini, contoh kat sini atasnya ada gambar langkah yang berterabur. So nanti dia akan tulislah 1 apa dia,
2 apa dia. Dia boleh tulis macam tu. 3 apa Oh, dia. Macam tu. Salin balik soalan tu pun boleh. okey. Kalau kita Thank you, takut Doktor. pelajar kita tak tulis 1, 2, 3, kita boleh buat remark dekat sini. Contoh, cikgu boleh klik dekat bawah ni ada tulis description. So kita boleh type kat sini, tulis jawapan 1, 2, 3. Macam tu. So nanti pelajar akan nampak tulis jawapan. So atas ni soalan lah. Saya tak buat soalan sini kan. Soalan ni contoh langkah. So kita dah buat soalan dekat atas. Kita buat remark, tulis jawapan 1, 2, 3. So nanti pelajar akan buatlah 1, 2, 3, 4. Ataupun A, B, C, D ke. Ikut kita lah. Okey, faham. Alright. Thank you. Alright. Okay, ini adalah bentuk soalan, 11 bentuk soalan yang kita boleh create. Cikgu-cikgu boleh cuba-cubalah nanti. Okay, yang seterusnya, apakah function yang ada dekat sini? Okay, kalau cikgu perasan, dekat sini ada gambar 3. Ada response validation. Okay, contoh, saya nak buat IC. Okay, saya nak buat jawapan short answer. Saya tak nak ada description lah. Contohlah kan. Okay. Kadang-kadang pelajar ataupun kita punya responden dia pergi tulis nama ke kan. Dia tak baca betul-betul. Kita suruh dia tulis nombor IC. Tapi dia pergi tulis benda lain. So cikgu-cikgu boleh klik saja dekat 3 butang ni dan respond validation. Kat sini dia akan tanya number ke, text ke, length ke, regular expression. Ini saya tak tahu. Biasa saya akan gunakan untuk nombor lah. Nombor, kita klik number. Ni greater than, jangan tulis greater than. Contoh kalau kita letak greater than 0, maksudnya jawapan kat sini yang boleh tulis ialah 1, bukannya kosong. So sebab IC ada mula daripada kosong. Jadi nanti jawapannya akan hilang. Contoh macam ni Saya letak 01, 03. Kosong ni akan hilang nanti dekat kita punya data, dekat kita punya Excel nanti. Okay, so jangan letak greater than kosong tu lah. Kita letak kat bahagian bawah ni ada greater than or equal to 0. So kalau kita tengok balik kat sini, saya tutup, banyak sangat buka. Okay, kalau kat sini pelajar tulis 09320 contohlah kan. Nanti dekat dalam kita punya dapatan kita, data, kosong ni tak hilang. Dia masih ada kosong dekat depan. Majoritinya ada yang hilang kosong dia. So ini tak hilang lah kosong dia. Kalau hilang juga mungkin kita kena detect balik lah satu-satu mana satu IC yang tak cukup nombornya 10 nombor kalau IC. Okay. Next ialah kalau dia tulis huruf. Contoh dia pergi tulis nama. So automatic dia kata must be a number greater than 0 or equal to 0. Okay. So kalau dia nak submit, dia akan klik merah, takkan boleh submit sebab ada jawapan dia klik salah. Okay. Sama juga kalau cikgu nak tulis nama. Contoh kita nak suruh dia tulis nama, takut dia tulis nombor pula. So kliklah kat sini text. Okay. Then kalau kita tengok kat sini, kalau dia nak tulis nombor tak boleh pula. Tu tujuan dia. Contoh boleh tak? Ni macam boleh je. Ada saya tulis tak? Text contain. Dia di text bahagian ni biar betul. Sepatutnya tak boleh. Boleh. Ada masalah lah tu. So nama maksudnya text. Walaupun tulis nombor, dia akan detect sebagai text. So tak berapa sesuai lah. So untuk gunakan yang kita punya apa nama dia, response validation ni lebih kepada nombor je lah. Yang text ni mungkin kita nak pelajar tu tulis yang detail tentang depannya kan. Kita boleh detail lah. So mesti mula dengan Muhammad contoh lah kan. Ikut soalan-soalan yang mesti jawab dengan mulakan dengan apa. Contoh macam tadi kita mesti nak mulakan dengan jawapan dengan 1. So jawapan pelajar tu mesti kena mula dengan 1. Kalau tak tulis dengan 1 tak boleh jawab soalan tu. Okay, ni untuk
validation ya, response validation. Alright. Dekat sini kalau kita nak duplicate balik soalan ni, okay, kalau kita klik copy, okay, dia akan tiru balik soalan ni. Kalau soalan tu panjang lah kan, kita nak buat bentuk dia macam tu, so tak payahlah tulis balik, kita copy je, duplicate sahaja. Okay, ni yang ada dekat atas ni lah. Yang seterusnya dekat sebelah tepi ni. Okay, kat tepi sini saya akan ajar untuk add question, dah tahu, tambah soalan. Okay, seterusnya yang ini import question. Kalau kita nak ambil import question daripada kita punya Google Form yang lain, okay, contoh Google Form yang lain, contoh saya ada Google Form yang kat sini, status vaksinasi ni kan, klik select, so dia akan masukkan mana soalan kita nak masukkan. Nak pilih semua ke atau 2-3 soalan saja? Oh, jenis vaksinasi aku nak ambil ni, just import saja, so automatik dia akan ambil daripada Google Form yang kita pernah buat sebelum ni, boleh ambil saja. Itu adalah untuk import question. Okay, yang ini adalah add title. Add title kalau kita nak letakkan tajuk setiap, yang ni lah contoh, saya nak buat soalan soalan matematik, ada bahagian A, bahagian B kan, contohlah kan. So kita boleh letakkan tajuk, yang ni bahagian A. Nanti dah lepas 5 soalan, kita nak buat lagi tajuk, kita tulis bahagian B. Okay, itu tujuan dia lah, tajuk dia. Okay, nanti dia akan tengok nampak macam ni. Contoh, dia ada tajuk bahagian A. Nanti bawah lagi bahagian B, dia akan ada tajuk macam ni. Okay. Ya, Nabi, kalau kita nak bagi arahan soalan pun kat situ lah kita tak kan. Macam contoh, jawab semua soalan ke ataupun... ya betul, boleh. Ya, tepat sekali. Ya. Okay, kita boleh edit kat sini, description ni. Ataupun kat sini pun boleh. Tak ada masalah. Kita tulis soalan. Alright. Jawab semua soalan dan sebagainya kan. Kat atas ni boleh. Kat bawah dia pun boleh. Sila jawab semua soalan. Macam tu. So dia akan nampak macam ni lah. Tajuk dia akan tulis sila jawab semua soalan. Bawah. Okay. Bawahnya ada soalan lah. Okay. Yang seterusnya ni kalau kita nak add gambar. Okay, add gambar. Okay, yang ni penting sikit sebab ada kena-mengena dengan soalan yang kita nak buat shuffle. Kalau cikgu nak tahu, lepas cikgu dah buat 10 soalan, 20 soalan, cikgu boleh shufflekan soalan cikgu. Jadi setiap pelajar, soalan nombor 1 ni tak sama. Mungkin soalan nombor 1 pelajar ni, dia mula dengan soalan dia ialah siapakah nama Perdana Menteri pertama? Tapi pelajar lain pula soalan nombor 1 dia tanya bilakah tarikh kemerdekaan? Contoh macam tu. So dia akan shuffle soalan. Okey. Berkenaan dengan shuffle, seandainya cikgu-cikgu ada letak kalau cikgu perasan, nampak tak kotak ni? Ini dianggap satu kotak. Ada cikgu baru masuk. Selamat datang. Okey, yang ini dianggap mana? Okey, yang ini inikah? Okey. Yang ini dianggap satu kotak, yang sini dianggap kotak yang kedua. Okey. Dia akan shuffle berdasarkan kotak-kotak ini. Dia akan letak ke atas, yang ini dia akan letak kat bawah. Okey. So kalau ada letak nama, tak sesuai lah untuk di-shufflekan. Sebab nanti nama pun dia akan berterabur sampai ke bawah, tiba-tiba bawah ada soalan nama. Okey. So kalau shuffle soalan ni lebih kepada kalau kita nak bagi soalan yang kita tak perlu tahu pun siapa kita punya responden lah. Tapi kalau letak juga tak ada masalah sebenarnya. Sama je. Tak kisahlah dia jawab nama tu kat bahagian belakang ke apa kan. Sebab kita tak boleh kawal dia punya shuffle. Okay. Dia cuma randomkan saja soalan tu menjadi random. Tak kisah dia ada kat mana-mana saja. Okay. Dia ada dekat ya? Kalau butiran tu kita buat next page, boleh kan? Ya, itu maksudnya, pun boleh. Ya, betul. Nama next page lagi baru soalan. Ya. Yang tu kita shuffle. Yep. Okay, yang first page dia akan ikut juga ke? Ada tak dia punya tu? Sebab saya pernah guna sekali je shuffle tu. Quizzes on kat mana saya punya tu, kat prison ke? Ni. Oh, tak boleh. Dia akan direct kepada semua jenis soalan, dia akan shuffle. Nampak?
Tapi boleh shuffle dekat dalam satu section. Saya tak tahu sama ada dia akan shuffle ke tidak. Maksud dia macam ni Contoh saya buat satu section untuk nama dengan IC. Dan saya buat section yang baru kat bawah ni lah section, add section. Okay. Saya tak tahu sama ada bila kita shuffle tu yang atas ni akan bercampur dengan bawah ataupun tidak. Tapi apa yang saya belajar sebelum ni, dia kata memang dia akan shuffle semua walaupun dalam section yang berbeza. Saya tak tahu. Kena cubalah. Saya belum cuba. Tak sempat lagi nak cuba yang itu. Ada cikgu pun masuk. Okay. So kalau nak shuffle, dia akan shuffle berdasarkan kita. Nanti dah Ya? Lebih nanti kalau dah cuba nanti update. Boleh. Itulah. Kena cuba dulu. Itulah bila ada soalan macam ni baru kita perasan kan ada yang kita belum tahu lagi. Okey, tujuan dia kita nak tahu untuk satu yang di-shuffle adalah berdasarkan satu kotak ni. Contoh, ada cikgu yang dia suka buat macam ni. Dia masukkan gambar. Okey, dia masukkan gambar. Okey, dia tulis sini, sila lihat gambar ini. Okey, dan soalan dia buat dekat bawah. Nampak tak? Soalan dia buat kat bawah. Siapakah ataupun huraikan tentang gambar di atas. Kalau cikgu perasan, dia adalah dua kotak yang berbeza. Nampak tak? Dekat atas ni adalah sila lihat gambar ini dan gambar. Dan ini adalah kotak yang berbeza. Huraikan tentang gambar di atas. Apabila kita shuffle, apa yang berlaku? Gambar ni akan ada tempat lain dan huraikan tentang gambar di atas ni akan ada tempat lain. Faham tak cikgu-cikgu? Jadi shuffle tak sesuai bila cikgu buat soalan yang berasingan macam ni. So kalau nak buat soalan yang ada gambar macam ni, saya galakkan cikgu buat macam ni. Masukkan gambar dekat, contoh multiple choice. Okey, kat soalan multiple choice ni kita boleh letak gambar lah. Okey. Dekat sini kita boleh letak gambar. So dia akan berada dekat dalam satu soalan. Okey, contoh saya upload gambar yang sama. Kita nak dia gambar tu berada dekat dalam satu soalan yang sama. Nampak? So kat sini huraikan gambar kita buat di bawah. So yang ni kat dalam satu kotak. Perasan tak? Soalan dengan gambar dekat satu soalan. So jawapan dia pun dalam satu tempat. Yang ini cikgu boleh shuffle. Yang ini tak ada masalah. Okay, yang ini tak ada masalah. Kalau di shuffle pun dia masih dalam satu kotak yang sama. So cikgu-cikgu kena pastikan kalau nak buat shuffle, soalan tu pastikan gambar ke video yang kita nak masukkan dalam satu kotak. Macam ni. Okay, dia akan bentuk macam ni lah. Saya tunjukkan contoh. Sila lihat gambar di ini. Ni tak boleh, tengok soalan ni akan bercampur-campur lah. Macam ni. Huraikan tentang gambar di bawah. Ada gambar, soalan dengan jawapan dalam satu kotak yang sama. So kalau kita gunakan shuffle tak ada masalah. Okay, jangan buat macam ni. Sila lihat gambar ini dan bawah baru soalan. Bila kita buat shuffle, gambar dengan soalan dia akan ada mungkin gambar ni ada kat soalan nombor 3. Dia punya gambar dekat soalan nombor 3. Soalan dia berada di soalan nombor 6 contoh. Tiba-tiba dia kata sila lihat gambar di atas. Mana gambar? Rupanya soalan kat nombor 3. So hati-hatilah bila nak gunakan shuffle tu. Pastikan cikgu faham. Satu kotak ini adalah satu yang akan di-shufflekan. Okay? Satu lagi cikgu boleh gerak-gerakkan. Perasan tak ni ada gambar titik 6 ni cikgu boleh gerakkan lah. Kalau cikgu, alamak aku tak nak letak dekat bawah, aku nak letak kat atas. Kita boleh tarikkan dekat atas. Okay. Yang ni yang basic lah. Okay, yang ni sekian nak ajar yang advance sikit. Mungkin cikgu pun pernah buat. Itu tentang gambar. Cikgu dah faham. Gambar dengan video sama Gambar ni, video ni kita ambil daripada YouTube. Okay. Contoh saya nak type video apa lah. Google Form. Dia akan bagi tunjukkan banyak video kat sini. Kita pilihlah videonya apa. Atau kita boleh letak URL URL ni contoh kita ambil daripada YouTube.
Contoh kita nak gambar yang ini, contoh kan. Brothers and Kita ambil sisters, I have an amazing link 3 for dekat 1 atas, deal for you. copy, The Prophet ﷺ kita taught pergi us balik ke sini, that kita when you paste die, saja. all of your deeds Okay, kita paste. Dia akan keluar yang tadi, video yang tadi. Nampak? Kadang-kadang kan tadi guna cara video search macam tak jumpa yang mana satu video tadi aku nak masukkan. Kita boleh gunakan URL juga. URL tu maksudnya ni lah. Dia punya alamat dia. So bila dah ada ni, kita select saja. Dia akan keluar macam ni. Ada keluar 3 button ni, kita boleh letak dia kat center. Kecil sangat, nak besarkan boleh, kita besarkan. Nak besar lagi boleh, besarkan lagi. Besar lagi boleh. Macam mana dia bentuk nanti kalau kita punya student ke siapa-siapa nak jawab. Sekejap, Right. Preview. Okay, contoh dia akan macam ni. Okay, video, pelajarnya tengok, sila lihat video di bawah sampai habis dan baru kita buat soalan pun boleh. Okay, video kita masukkan. Mungkin ramai cikgu tak perasan, ada masukkan video ada. Cuma kita tak perasan, ada add video. Okay, soalan ni boleh ke sini. Sila lihat video di bawah. Ni jangan shuffle memang tak boleh shuffle. Okay, yang tadi tu cuma boleh masukkan gambar, tak boleh masukkan video. Video mesti dalam satu macam ni. Soalan dia terpaksa dibuat di kotak yang berbeza. Nampak? Ni satu kotak. Ni kotak yang lain kat bawah dia. So buatlah soalan. Siapakah penceramah tersebut? Contoh kan. So kita buatlah A apa, B apa ke. Kita boleh pilih lah mana yang 11 tadi. Okay, nampak? Ini kalau kita nak masukkan video. Tak ada masalah. Okay, yang advance, ya saya. Kalau Nabi, kalau video tu dalam laptop, macam mana? Kalau video tu daripada laptop kita. Laptop, sekejap ya. Visio search. Tidak boleh dimasukkan ke? Ya, dia hanya ambil YouTube daripada YouTube sahaja. Dia tak ada add. Sekejap, kalau saya tengok ada tak tambahan untuk kita masukkan. Ya, memang tak ada. Dia cuma benarkan untuk masuk daripada bahan daripada add video ni daripada YouTube saja. Nampak? Video search, video saja. Maksudnya tak adalah untuk apa? Tak, walaupun video tu kita ya? Kalau video tu kita ada dekat dalam Google Drive pun tak boleh nak masukkan juga sebab dia cuma ambil daripada YouTube. Nampak dekat atas ni? Maksudnya dia banyak lagi terhad lah. Dia cuma boleh ambil URL daripada video ni lah. Mungkin sekejap saya cuba. Kita cubalah halang-halang kan. Saya ada video. Kita tunjukkan. Okay, kita ambil URL ni. Get link. Saya test. Copy. Kita letak dekat URL. Adakah dibenarkan? Ya, tak boleh. Walaupun daripada kita punya URL Google Drive, link dia tidak keluar gambar videonya. So memang kena ambil daripada YouTube sahaja. Itu kelemahan dia lah. Kalau nak video, ambil video daripada YouTube. Sekejap Okay. Saya nak ajar tentang soalan yang sangat penting yang ramai tanya-tanya. Contohlah, adakah anda telah divaksin? Okay. Saya nak data yang telah divaksin sahaja. So saya buat jawapan ya, tidak. Contohlah kan. Okay, saya nak pastikan yang cakap ya ni, saya nak dia jawab vaksin apa yang dia ambil. Yang tidak ni tak payah. Terus submit. Okay, contohlah kan. Okay, kita tak naklah yang tidak pun nak jawab soalan seterusnya. Contoh, kalau saya buat soalan seterusnya kan. Jenis vaksin. Kalau kita buat macam ni, siapa yang jawab tidak pun kena jawab juga untuk jenis vaksin. Perasan tak?
Jadi tak sesuai. Okay. Yang ini kita kena buat section. Yang ni yang kita kena kenali sebagai section. Okay, bila kita dah buat siap macam ni, okay, kita klik dekat add section. Okay, kita letaklah tajuk dia untuk kita ingatkan. Contoh, telah vaksin. Dan kita buat soalan yang baru. Soalannya ialah jenis vaksinasi yang diterima. Okay. Contohnya Pfizer. Macam ni je Pfizer lah. Lebih kurang lah Corona. Siapa nama dia kan? Zika apa? Saya tak ingat. Okay. Contohlah kan. Then kita buat dekat sebelah sini. Dekat bahagian 3 titik ni ada function yang dia kata go to section based on answer. Klik saja dekat go to section based on answer. Dia akan keluar macam ni tambahan. Okay. Jawapan dia continue to next section. Kita klik kat sini. Kita pilih. Yang mana? Telah divaksin kan? Okay. Yang jawab ya. Pergi ke telah vaksin. Kat sini. Dia akan jawab soalan seterusnya. Yang tidak, kita nak buat apa? Kita klik submit form. Ataupun contohlah ada soalan yang lagi kita nak tanya. Contohlah kita nak letak nama lagi soalan tu dua-dua kita nak dia jawab. Kita buat section yang baru. Contoh section ni kita nak buat tentang soalan apa yang sesuai. Contohlah, tak kisahlah, saya bagi contoh nama je. Okay. Saya buat soalan kat sini nama. Okay. So saya nak soalan yang seterusnya dijawab oleh dua-dua orang ni. Ya pun jawab, tidak pun jawab. So yang dekat ya ni kita nak dia pergi mana dulu? Kita nak dia isi dulu jenis vaksin dia apa. Yang tidak ni saya tak nak dia terus saya tak nak dia jawab telah divaksin ni jenis vaksin sebab dia belum. So kita nak dia tulis nama dia kat bawah. Okay, dah. So maksudnya yang ya akan pergi ke telah vaksin, jenis vaksin. Yang tidak dia akan pergi ke isi nama. Okay. So yang ni nampak tak? Telah vaksin tulis continue to next section. So bahagian A pun lepas dia jawab jenis vaksinasi, dia pun akan jawab juga nama. Kita tengok contoh. Alright. Contoh dia kata, adakah anda telah divaksin? Saya jawab ya. Next. Dia akan tulis jenis vaksin yang diterima. Pfizer. Next. See? Nama. Okay. Baru submit. Okay. Kalau dia tulis tidak pula. Tidak. Next. Dia terus pergi ke nama. Nampak tak? Itu tujuan dia. Kalau kita nak buatkan soalan tambahan tapi khusus kepada orang itu sahaja yang jawab ya. Contoh, adakah anda berpuas hati? Jika tidak, sila bagikan jawapan anda. Contoh macam soalan tadi kan. Macam ni kita boleh tulis adakah anda berpuas hati? Kalau dia kata ya, pergi soalan seterusnya. Kalau tidak, pergi section yang ini. Kita tulis. Suruh dia isi lah. Huraikan kenapa tidak. So kita letaklah pilih paragraf contoh. Okay. So kalau siapa kata kat sini, adakah anda berpuas hati? Ya, tidak. Okay, saya tengok balik. Contoh, adakah anda berpuas hati? Ya. Okay, dia jawab ya. Oh, kejap. Saya tak setting. Yang ini setting balik, pergi ke nama. Yang tidak ni kena pergi ke section yang huraikan kenapa tidak. Okay, baru kita buat balik. Okay, adakah anda berpuas hati? Ya. Dia akan pergi terus ke nama. Okay. Dia tak jawab lah. Kalau dia kata tidak. Next. Huraikan kenapa tidak. Nampak tak? So cikgu-cikgu boleh buat soalan macam ni. Khusus kepada yang jawapan. Berikan soalan berdasarkan jawapan yang dia bagilah. Kita boleh buat macam ni. Itu kita panggil section. Okay. Satu lagi, cikgu jangan delete Contohlah dekat bawah section ni ada soalan. Bukan satu soalan, cikgu boleh letak 2-3 soalan Kalau cikgu delete sahaja section, dia akan delete sekali dekat bawah ni sekali. Okay, contoh saya delete ni. Dia akan delete dengan huraikan kenapa tidak. Okay, so saya pernah terkena. Saya dah buat banyak soalan dekat bawah section tu. Sekali saya delete saja section tu, semua soalan saya buat semua hilang. So cikgu kena hati-hati kalau nak buat section ni. Okay,
Saya rasa itu je untuk bahagian kita nak buat soalan. Seterusnya kat mana kita nak dapatkan respon. Okay. Oh ya, setting. Cikgu perlu setting dekat sini. Setting ni, dekat atas ada tulis collect email. Okay, kalau cikgu nak, dia setiap siapa yang jawab soalan perlu letak email dia. Dia pakai email apa, cikgu tick lah. Kalau tak nak nyusahkan orang tu, contoh orang tua tak ada email ke apa, untick je. Biar je dia isi tanpa tulis email dia. Dia tak ingat ke apa kan. Okay, yang seterusnya nampak tak? Kalau cikgu-cikgu pakai email MOE, dia akan tulis restrict to user in Ministry of Education. Maksud siapa yang guna email MOE je boleh jawab soalan ni. Ini yang berlaku. Cikgu, kenapa saya tak boleh jawab soalan cikgu? Sebab dia guna email biasa. So kalau cikgu nak biarkan semuanya pelajar, siapa-siapa yang ada link boleh jawab, untick lah. So dia pakai Gmail biasa boleh jawab, pakai MOE pun boleh jawab. Ini untuk tick yang sebelah sini. Yang ni untuk limit to one respondent. So contohnya respon ni saya pakai email MOE saya boleh jawab sekali je. Kalau saya nak jawab lagi sekali dah tak boleh. Okay, sekali je boleh jawab. Kalau saya nak jawab lagi saya kena guna email lain. Tapi ingatlah satu perkara, kalau ibu bapa, kita nak bagi soalan ni kat ibu bapa, anak dia ada 2. Dia kena jawab soal CD untuk 2 orang anak dia. Tapi tiba-tiba dia boleh jawab 1 saja. So cikgu kena hati-hati. Okay? So kalau nak buat limit to one response, klik lah. Kalau tak perlu, untick saja. Okay, yang ni macam biasalah, edit after submit. Dah submit boleh edit balik, dia boleh masuk balik, boleh edit balik. Kalau nak, tick. Kalau tak payah. Okay, yang ni see summary. Kalau lepas dia jawab, dia boleh tengok apa yang dia telah diisi. Dia boleh check balik. Kita boleh tickkan ni lah. Ni penting juga. Kalau tak, biarkan saja. Then save. Okay, ni presentation. Kalau kita nak shuffle yang tadi, saya cakap tadi, kita nak shuffle kita punya soalan supaya pelajar kita semua dapat soalan yang beza-beza. Okay, boleh shuffle soalan. Okay, show progress bar ni kat bahagian atas lah. Ni tak apa. Ni tak ada masalah. Boleh je klik ataupun tak klik. Shuffle ni je. Cikgu kena hati-hati. Yang macam saya cakap tadi, ikut kotak. Okay, quiz. Quiz ni lah yang cikgu boleh letakkan markah. Contoh, cikgu klik je quiz ni. Okay, cikgu save. Okay, contoh soalan ni kan kat sini. Cikgu boleh klik kat bahagian sini, dia ada option. Tadi tak ada, sekarang ada. Okay, contoh, dia suruh bagi jawapan. Mana jawapan yang betul? Okay, contoh, cikgu kata yang ini yang betul jawapan dia. Okay, markah cikgu nak bagi 2 markah ataupun 3 markah, contoh, done. So kalau ada pelajar yang jawab betul, dia akan dapat markah 2 lah. Kalau jawab salah, tak ada markah lah. Selain daripada tu, cikgu juga boleh ni, add answer feedback. Contoh, incorrect answer, cikgu cakap, maaf, jawapan anda salah. Okay. Correct answer, tahniah, jawapan anda tepat. Okay, macam mana nanti dia bentuk dia? Okay, kita tengok laju sangat ke aku ajar ni? Tak kan? Klik dekat mana tadi? Dekat setting. Dekat quizzes. Okay. On kan make this as question. This as question. Save. Okay. Nanti soalan-soalan kita semuanya ada rating. Okay. Contohlah saya buatlah satu soalan baru. Contoh kat sini. Siapakah nama saya? Hanafi Ahmad. Okay. Klik answer key. So kita kena bagi tahu mana satu jawapan dia. Cik Hanafi. Nak bagi markah tak? Bagi markah, letak markah. Okay, answer feedback kat sini. Kalau dia pelajar kita nama, biar dia rasa macam betul. Kalau salah, bagi tahu maaf, jawapan anda salah. Tulis macam tu. Maaf, jawapan anda salah. Kalau jawapannya betul pula, tahniah. Okay. So, dia akan bentuk macam ni. Klik je done. So, kita punya soalan dah siap. Okay, kita tengok macam mana pelajar kita tengok nanti. Okay, dia akan nampak macam ni. Kalau dia jawab ya. Hanafi ni. Okay. Next. Contohlah. Submit. View score. Nampak tak? Dia ada tulis view score. Sebab kita buat quiz. So, dia boleh tengok. Adakah anda berpuas hati? Ya. Siapakah nama saya? Hanafi. Tahniah. Feedback dia ada tulis lah. Tahniah. Kalau jawapan dia salah pula. Contoh.
Ya, Ahmad dia tulis. Next. Submit. View score. Nak, dia warna merah. Siapakah nama saya? Maksudnya salah jawapan dia. Nak, markah dia kosong. Jawapan correct answer Hanafi. Dia akan bagi tahu jawapan yang sebenarnya apa. So cikgu boleh pilih jawapan cikgu sendiri. So maaf jawapan anda salah. Macam itulah. Ini kalau kita nak buat. So dia boleh tahu berapakah markah dia dapat. Contoh soalan ni tadi cuma ada 4 kan. 4 je lah. Kalau cikgu punya ada markah 10, 10 lah. Cikgu boleh create quiz macam ni lah cara dia. Alright. Kita dah nak sampai hujung dah ni. Nanti kita akan masuk kepada alright. Next. Okay, dah tak apa-apa. Quiz. Macam saya cakap tadi lah. Ni biarkan saja. Cikgu boleh buat quiz. Klik this. Make this quiz. Alright. Okay, seterusnya macam mana kita nak simpan kita punya data. Okay. Di sini ada tulis responses. Kat sini lah sebelah atas ni. Sebelah question. Okay, kat sini kita boleh tengok berapa respon yang dah jawab lah. Macam tadi ada 3 orang yang dah jawab. Kan, contoh lah kan. So, cikgu nampak tak ada klik warna hijau ni. Klik saja create spreadsheet. Okay. Klik saja ni tajuk dia. Bengkel Google Form. Create. So, data semua, nama dia ke jawapan dia, dia akan keluar dekat sini. Okay. Dia akan update automatic. Kalau cikgu tengah buka gini, kalau ada siapa tengah jawab, dia akan update lagi kat sini. Ada update sampai ke bawah. Kalau soalan cikgu banyak, dia akan ke kanan ni lah. Soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai habis. Dia akan ada timestamp kat sini, masa dengan tarikh pelajar tu jawab. Ni skor lah markah dia. Macam tu. So Hanafi dapat 4/4. Ahmad dapat 2/4 saja markah dia. Macam tu. So yang ini semua ada kat mana ramai tak tahu. Dia kata ni semua kalau dah delete, Hanafi kena save ke? Tak payah. Okay. Sebab apa? Dia akan ada dekat kita punya My Drive. Pergi saja My Drive kita. Okay. Kita cari balik kita punya ni bengkel. Klik saja. Betul tak? Saya pun tak not sure. Sebab saya ada banyak sangat Google Form. Ni. Cikgu tak payah tak payah save. Tak payah, dia auto save. Cuma cikgu perlu tengok kat bahagian atas ni. Sekejap saya tunjukkan. Okey, nampak ada tulis saving. So kalau dah keluar macam ni, all change save in drive. So maksud kita boleh tutup je. Tak ada masalah. Okey, tak payah cari button save ke apa, tak payah. Dia auto save. Dia akan simpan dekat kita punya drive, My Drive ni. Cikgu cari je lah nama yang cikgu letak tadi. Macam ni bengkel Google Form. Saya letak nama kan. Macam ni. Macam tu je. Data tadi yang dalam spreadsheet pun sama. Okay. Nama dia sama dengan nama Google Form. Perasan tak? Bengkel Google Form, responses, bawah bengkel Google Form. Tapi warna biru, yang atas warna hijau. Biru ni Google Form, hijau ni data dia. So kalau kita klik, data dia dekat dalam ni. So boleh ambil lah data. Makin lama makin ramai yang jawab, banyaklah dia punya ke bawahnya. So datanya boleh ambil dekat Google Form. Jangan tanya saya, cikgu, saya dah buat tapi saya tak tahu kat mana nak ambil data. Ada dekat My Drive cikgu. Okay. Okay, untuk tambahan, ramai cikgu tanya macam mana nak buat, nak kasih cantik lah kita punya Google Form kan. Sekejap saya tunjukkan. Okay, macam ni kita nak cantikkan Google Form. Kat sini, kat belah atas ada tulis Customize Theme. Okay, cikgu boleh klik. Kat sini kita boleh pilih warna lah, tukar-tukar. Bosan warna itu je. Bolehlah tukar apa yang kita nak, warna apa. Okay. Font dia pun kita boleh tulis macam tu. Nak tulis macam tu ke, nak formal ke, playful ke, kita boleh buat. Boleh klik. Yang seterusnya kat sini ada header cikgu. Header. Okay, header yang sedia ada. Tak naklah sedia ada. Saya nak macam Cikgu Hakim. Cikgu Hakim buat cantik. Tak apa, saya ajar cara basic cikgu-cikgu nak buat header ni. Cikgu cuma perlu save dia punya format dia, size dia. Size dia adalah 1600 dan darab dengan 400 pixel. Kat mana nak buat? Boleh belajar dengan Cikgu Hakim kalau nak lebih advance yang cantik. Cikgu Hakim yang power bab buat apa?
buat header ataupun gambar-gambar ni kan. Okey, cikgu pergi saja dekat sini. Ini kelebihan dia lah. Cikgu pergi dekat titik 9 ni, cikgu akan nampak slide. Okey, kalau cikgu pakai Gmail biasa tak ada slide kena bayar. So pastikan login pakai Gmail ID MOE, pergi kat slide ni. Dia akan keluar macam ni, klik blank. Okey, blank. Bukan bukannya PowerPoint tau. Dia macam PowerPoint. Tapi ini PowerPoint dekat dalam secara online. Ni bukan PowerPoint yang dekat Microsoft Office tu. Okey. Okey, bila keluar macam ni, kita klik dekat file. Kita nak tukar saiz dia. Ni saiz untuk PowerPoint. Kita nak buat saiz ikut header. Okey. Kita pergi dekat page setup. Kan kat bawah ni. Nampak tak? Page setup. File. Klik file. Page setup. Kat sini kita pilih custom. Okey. Pilih klik kat sini. Ada standard. Ada widescreen. Klik custom. Okey. Ni inci. Tak nak inci. Kita nak pixel. Klik pixel. P-I-X-E-L-S. Okey. Berapa saiz saya cakap? 1600 darabkan dengan 400. Apply. Inilah saiz header kita. Pilihlah cikgu kat bawah ni ada banyak. Nak macam ni. Tulislah tajuk kita. Contoh. Bengkel MOE. Bengkel Google Form. Cantik lah tu. Nak cantik lagi, kena rajin belajar. Cikgu Hakim banyak boleh belajar dengan dia. Saya pun nak belajar dengan dia nanti. Tulislah nama cikgu ke kan. Nak masukkan logo sekolah. Letaklah ni. Dekat gambar kat belah atas ni ada tulis gambar ni. Insert image. Klik upload from computer. Klik. Okey. Pilihlah gambarnya. Contoh saya nak masukkan gambar logo sekolah. Saya simpan kat mana logo sekolah saya? This PC, JKT, Allah banyaklah. Guru ICT, banner, logo sekolah. Yang ni saya nak masukkan contoh kan. Okay, boleh masukkan. Letaklah kat mana cikgu nak letak. Nak letak TS25 sebab kita dah TS25. Masukkan lagi. Upload TS25. Masukkan. No problem. Nak letak gambar sendiri pun boleh. Nak cantik kan? Apa-apa je lah. Tak kisah. Bukan gambar tu je. Apa-apa pun boleh. Tak ada masalah. Ada yang baru nak masuk? Mana tadi hilang dah saya punya. Allah. Okey. Contohlah nanti nak letak gambar sini pun boleh. Macam ni. Lepas tu macam nak save, ingat. Pergi balik dekat file. Klik download. Jangan pilih Microsoft PowerPoint. Kita pilih JPEG. JPEG ni untuk image. Kita nak dalam image. Kita nak masukkan image. Klik saja JPEG image. Okay. Nanti dia save. Ni gambarnya dah ada. Dah siap dah cikgu dah buat. Baru cikgu perlu buat apa? Cikgu choose image. Cikgu cari balik upload. Kat sini team yang sedia ada. Tak nak. Kita dah power dah. Kita ambil upload. Klik browse. Kita carilah browse. Carilah kat mana kita simpan kita punya gambar kan. Macam saya dah buat lah tadi. Tak cantik lah. Saya buat. Tapi boleh lah. Kan buat ada-ada. Gambar saya ingat tadi 1600 darab dengan 400 pixel. So dia akan dia akan jadi header dia cantik je. Tak ada kecil sangat ke besar sangat ke, tak ada. Dia ngam-ngam. Dia akan jadi macam tu. So kita adalah header. Dah siap kan cantik gitu punya. Ada header, ada soalan. Okay. Saya rasa itu sahaja untuk hari ni. Sebelum ya saya. Rasa dua benda yang penting kot. Tak tahulah kalau okay. Yang sebelum aku masuk tadi kau dah ajar. Satunya macam mana tak nak bagi orang dah jawab. Contohnya macam aku buat kuis hari tu lah kan. Tak nak dia jawab dua kali. No. Macam mana cikgu nak block? Maksudnya okey, jawab sampai pukul 3. So pukul 3
kita block. Kau dah beritahu belum? Oh belum yang tu. Sekejap Lagi satu, Ya. macam aku ni aku malas buat Google Form banyak-banyak. Jadi yang ada tu macam mana cikgu-cikgu nak copy Google Form yang sebelum tu? Dah itu dah beritahu tadi. Oh ya, itu okey, alright. Ada kat mana Kim? Aku pun belum belajar lagi yang tu. Kita nak tutupkan masa dia. Okey, bagi aku Present boleh? bentang kejap. Boleh? Okey, jap. Nah, kita sharing is caring. Cikgu Hakim boleh share. Cikgu-cikgu yang siapa yang belum isi kehadiran boleh isi kehadiran dekat bawah ada kehadiran. Saya baru send. Okey, boleh lampu api Alright, Chun. Okey, yang ini kuis trivia sukan. Saya tunjuk yang ini sebab ada cikgu-cikgu yang dah cuba jawab hari tu. Jadi lebih familiar lah kot dengan itu. Ini macam ni yang header cikgu Napi ajar tu salah satu cara je lah. Okey, ini header. Lepas tu ni soalan-soalan yang macam shuffle tadi tu. Contoh macam ni lah. Saya ada bagi soalan satu, soalan video. Kalau kita shuffle, soalan bawah-bawah ni berdasarkan video ni. Jadi dia jadi lari lah. Ya, betul. Kalau nak buat shuffle juga boleh. Video URL ni copy untuk setiap soalan ni. Yep. Itu antaranya lah. Kalau kita, contoh biasa kita letak video ataupun kita letak petikan. Petikan berdasarkan petikan di atas. Ada 5 soalan. So petikan tu kalau nak buat shuffle juga, petikan tu masuk pada 5 soalan lah. Okey, itu satu. Baik, yang tadi yang saya sebut, okey dekat sini, kita tengok sini ada 249 respon yang untuk kuis hari tu. Baik, untuk yang kat sini ni, boleh nampak not accepting response. Kalau cikgu-cikgu masih boleh jawab Google Form ni, okey kita klik sinilah, accepting response. Tapi kalau kita maksudnya dah tutup, okey dah pukul 3, kita tak nak budak jawab lagi, kita tutup. Okey. Bila kita tutup macam ni, saya pun hari tu last 249 sajalah responden yang jawab. So Google Form ni kalau ada pelajar lain ataupun cikgu-cikgu cuba klik balik link yang saya bagi hari tu, dia dah tak boleh jawab lah. Itu je kot. Lagi satu tadi saya rasa Napi dah ajar kot cara nak copy. Macam ni, ini antara yang Google Form saya punya lah. Saya selalu, akan ambil contoh. Macam ni saya klik satu. Saya pun sebenarnya tak rajin sangat. Saya yang lebih kurang macam ni. Jadi saya selalunya akan pergi pada make a copy. Make a copy, saya tukar tajuk lain. Lepas tu saya okey. Lepas tu saya terus edit. Maksudnya saya ubah-ubah soalan sikit semua, dah jadi satu Google Form yang lain. Itu kerja malas sikit lah. Maksudnya pergi kat Google Form yang dah sedia ada. Lepas tu saya copy, saya jadikan Google Form lain. Cuma tapak dia tu dah ada. Itu antaranya lah. Lepas tu kalau cikgu-cikgu rasa malas nak cari balik, macam ni lah. Saya dah markkan Google Form dekat atas Google Web ni. Saya markkan, jadi saya klik je Google Form dekat atas ni, saya dah boleh tengok semua Google Form saya balik. Jadi kalau pilih template yang mana-mana, copy. Itu je lah kot setakat yang saya rasa antara yang penting lah. Okey Pi, masuk bilik Pi. Terima kasih Cikgu Hakim. Ya, saya pun tak perasan bahagian yang kita boleh stop tu kat bahagian respon. Terima kasih Cikgu Hakim. Alright, saya rasa itu saja untuk kita punya kursus untuk hari ini. Sebab dah lebih daripada 20 orang dan sekarang pun dah pukul 10.20. Ada apa-apa persoalan, boleh bertanya dengan saya secara direct. Nak personal pun boleh nanti. Okay. Kalau ada soalan-soalan yang kita boleh jawab sekarang, boleh tanya sekarang. Kalau tak ada, kita tutup. Sebelum tu pastikan cikgu-cikgu isi kehadiran sebab nanti nak masukkan dalam SPLKPM kita. Okay, ada apa-apa pertanyaan tak untuk Google Form ni?
Okey, macam tak ada Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasihlah cikgu-cikgu sudi untuk masuk ke kelas Google Form. Walaupun saya tahu cikgu-cikgu dah pandai dah guna Google Form, tapi cikgu tetap masuk juga. Sebab cikgu nak masuk untuk belajar, mana tahu ada tambahan kan. Macam saya pun dah tahu pandai guna Google Form, rupanya ada juga yang saya tak tahu, Cikgu Hakim tambahkan. Terima kasih banyak. Ya, saya ada rakam, tapi rakamannya mula daripada dah start, tak adalah start lama sangat. Start awal-awal juga. Saya ada rakam. InsyaAllah nanti kita akan share rakaman ni. Okey. Saya rasa itu saja. Kalau ada kesilapan daripada saya mohon maaf. Itu adalah kesilapan saya sendiri. Kalau ada yang baik, boleh ambil, boleh belajar, boleh ajar kepada orang lain. Balik ni cuba-cubalah test. Biasanya waktu belajar ni pandai, nanti bila nak klik-klik tak pandai dah sebab dah lama. Jadi lepas-lepas ni esok-esok ke ada free, boleh je cuba-cuba untuk buka Google Meet pula. Google Form dekat kita punya Google My Drive kita. Okey? Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita ambil gambar tak? Ambil gambar sekejap. Jangan keluar dulu, kita ambil. Terima kasih Hakim. Sama. Boleh kita ambil gambar tak? Cuba onkan kamera. Kita buat tak boleh. Tahniah. Kita ambil gambar. Tahniah orang hebat ICT. Terima kasih. Malulah Hakim ambil gambar. Ambil gambar lah. Hakim Macam ni nanti. nak gasik dia banyak chain layout ni. Kita ambil. Dah debab sangat dah ni. Itulah dah lewat sangat. Kita ambil Tak gambar. bukan lewat, dah debab. Debab sangat. Debab? Oh, debab. Ingatkan dah lewat. Ada macam ni kita nak buat lebih banyak besar. Ini paling besar ke Kim? Full screen kah? Sama juga. Biasa 49 biasa besar. Tak tahulah kalau ada monitor lagi. Oh ya, ada lagi. Oh ya, betul. Biasa Alright. 49 lah max. Alright, kita ambil gambar jap. Saya gunakan print screen. Dia tak. Dalam kiraan 3, 2, 1. Alright. Terima kasih cikgu. Ramainya saya tak sangka. Sebenarnya saya nak ajar seorang je, Cikgu Puan Zalila je. Tak sangka Hakim pula dengan ramai Hafiz. je ni. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih Ilmu. Alright. Nanti saya akan sama-sama. Nanti saya akan masukkan satu Google Form dekat dalam grup, minta cikgu-cikgu isi. Mana tahu cikgu ada nak buat apa? Tambahan permintaan apa-apa kelas untuk ICT bangunkan ataupun buat video ke ataupun buat buat lagi LDP macam ni kan, tajuk-tajuknya mungkin kita boleh ambil pakar-pakar kita macam Cikgu Hakim. Mungkin saya boleh minta dengan Ustazah Bibi untuk buat ataupun perkongsian daripada cikgu lain lah untuk ICT ni. Boleh buat yang seterusnya. Ya. Nabi. Ya saya. Lepas ni ajar macam mana nak buat PowerPoint jadi video. PowerPoint jadi video, insya-Allah boleh. Tu Cikgu Hakim tu pandai tu. Boleh, no problem. Nanti kita cuba isi, nanti saya bagi Google Form boleh isi. Alright. Itu saja. Terima kasih cikgu-cikgu semua.